Assalamualaikum dan 71. Okey, kalau kita lihat pada buku teks muka surat 70, tajuk yang kita dapat lihat pada buku teks adalah jaga diri. Okey, jaga diri di sini bermaksud kita bagaimana kita hendak menjaga diri kita daripada sentuhan-sentuhan yang kita terima. Okey. Kita tengok dekat muka surat 70 dan 71 tu ada beberapa gambar, ada beberapa situasi yang menunjukkan sama ada sentuhan-sentuhan itu selamat, sentuhan tidak selesa ataupun sentuhan tidak selamat. Okey, baiklah, di sini cikgu hendak teruskan dengan sentuhan. Okey, sentuhan yang akan kita belajar, sentuhan terbahagi. Yang pertama sekali adalah sentuhan selamat. Sentuhan selamat. Yang kedua, kita akan belajar berkenaan dengan sentuhan tidak selesa. Dan yang ketiga adalah sentuhan tidak selamat. Sentuhan selamat biasanya kita sentuhan yang kita orang yang sentuh kita itu adalah daripada orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal, sama ada ianya ibu bapa, adik-beradik ataupun saudara mara, kawan-kawan yang kita kenal, itu boleh kita katakan sentuhan selamat. Okey, di sini kalau kita katakan sentuhan selamat lagi, macam mana kita nak katakan ianya sentuhan yang selamat? Bila kita disentuh, kita akan rasa gembira, selesa atau positif. Okey, contohnya sekiranya kita ibu bapa kita yang peluk kita, ibu bapa kita yang peluk sentuh kita, apa kita rasa? Okay, kita akan rasa selesa, kita akan rasa gembira dan kita juga akan merasa positif. Itu yang dimaksudkan dengan sentuhan selamat. Okay, satu lagi sentuhan selamat boleh juga sentuhan daripada orang yang kita tidak kenal, iaitu doktor. Hanya doktor sahaja orang yang kita tidak kenal yang boleh sentuh kita. Doktor sentuh adalah kerana untuk kesihatan dan keselamatan. Jadi tiada masalah untuk doktor sentuh kita. Tapi orang lain yang kita tidak kenal, itu bukan sentuhan selamat. Sentuhan selamat hanya orang yang kita kenal ataupun doktor sahaja antara orang yang tidak kenal yang boleh sentuh kita. Okey, seterusnya kalau kita lihat sentuhan tidak selesa. Kalau kita lihat di sini sentuhan tidak selesa, ianya tidak selamat. Ianya masih selamat tapi tidak disenangi. Sentuhan tidak selesa ni ianya masih selamat tapi tidak disenangi. Okey. Kalau kita nak lihat di sini, sentuhan tidak selesa adalah berbeza antara individu. Berbeza antara individu. Okay, contoh-contoh sentuhan tidak selesa di sini. Cikgu hendak menerangkan sedikit mengenai dengan contoh sentuhan tidak selesa. Walaupun kita rasa ianya selamat, tapi ianya tidak disenangi. Contohnya seperti sekiranya berada di sekolah, rakan yang memegang kita tu adalah, kalau kita perempuan, rakan yang memegang kita tu lelaki. Ataupun kalau kita lelaki, rakan yang memegang kita tu perempuan. Kita rasa tidak selesa. Walaupun ianya masih selamat, kita tak rasa terancam, tapi kita rasa tak selesa. Ataupun mungkin kawan perempuan yang pegang, tapi ianya pegang berlebihan ataupun pegang di tempat-tempat yang kita rasa tak selesa. Tempat yang kita rasa tak selesa mungkin berbeza antara individu. Tapi kalau kita yang dipegang, yang disentuh, rasa tak selesa, itu boleh dikirakan sebagai sentuhan tidak selesa. Sentuhan tak selesa ni boleh terjadi sekiranya orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tidak kenal sentuh. Tetapi biasanya orang yang tidak kita kenal, kita akan rasa takut. Jadi kita tak kategorikan dia sebagai sentuhan tak selesa. Sentuhan tak selesa ni lebih kepada orang yang kita kenal. Mungkin adik-beradik kita, kalau yang perempuan mungkin abang atau adik lelaki
menyentuh mereka. Okey. Tetapi sentuhan itu mungkin pada tempat-tempat yang kita rasa tidak selesa ataupun mungkin sentuhan itu kasar. Jadi kita rasa tidak senang. Walaupun masih selamat sebab kita tahu yang pegang itu adalah abang ataupun pakcik, tapi kita rasa tak senang, tak selesa. Itu dikatakan sebagai sentuhan tidak selesa. Okey, kalau kita lihat seterusnya pula, kalau apa yang dikatakan dengan sentuhan tidak selamat boleh jadi kepada dua situasi. Sama ada daripada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tidak kenal. Sentuhan tidak selamat walaupun orang itu kita kenal tetapi mungkin akan jadi tidak selamat. Okey, kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan sentuhan tidak selamat adalah apabila kita disentuh, kita akan rasa marah, rasa sedih, rasa keliru. Rasa keliru ni rasa macam dia rasa lain macam, rasa macam tak tahu apa nak buat. Okay? Betul ke, boleh ke sentuhan tu rasa keliru? Ianya boleh katakan tidak selamat. Okay? Saya bagi contoh di sini untuk sentuhan tidak selamat daripada orang yang kita kenal. Okey, orang yang kita kenal tu kemungkinan adik-beradik pun boleh jadi, saudara mara pun boleh jadi. Okey, apa yang dikatakan sentuhan tidak selamat apabila seseorang itu menyentuh anggota fizikal seperti kemaluan kita, okey, itu boleh dikatakan tidak selamat. Ingat anggota reproduktif ataupun organ seksual, okey, anggota seksual itu kita jangan bagi sesiapa sentuh. Itu memang tidak boleh disentuh walaupun orang itu kita kenal. Kecuali untuk tujuan kebersihan dan kesihatan yang saya cakap tadi. Okey, kalau itu doktor ataupun ibu pegang tak ada masalah untuk kebersihan dan kesihatan. Tapi kalau orang lain cuba untuk menyentuh anggota seksual itu, kita boleh katakan ianya sebagai sentuhan tidak selamat. Okey, contoh kalau daripada yang kita tidak kenal pula, okey, itu boleh kata memang tidak selamat sebab kita tak tahu apa tujuan dia hendak menyentuh kita. Jadi, kalau ada orang yang kita tidak kenali untuk sentuh kita, cubalah kita elakkan. Okey, saya harap murid-murid dapat membezakan antara sentuhan selamat, sentuhan tidak selesa dan sentuhan tidak selamat. Okey, saya rasa itu saja untuk tajuk sentuhan pada hari ini. Sekian daripada saya dahulu. Assalamualaikum dan terima kasih.